Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Karim, pengerusi majlis kita pada malam ini. Cik Sandy selaku penyelaras Kelab Pidato Perdana Putrajaya. Panel hakim yang sangat arif dan bijaksana. Seterusnya rakan-rakan seperjuangan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kalau sebelum ini saya pernah cerita berkaitan dengan cinta empat segi. Tetapi pada malam ini saya akan menceritakan berkaitan dengan peluang tapi empat penjuru. Walaupun kalau bangsa Tionghoa mungkin tak begitu menggemari angka 4 tapi sekarang tidak lagi kot saya rasa. Tetapi pada hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sebenarnya saya baru dengar kisah ni daripada seorang kawan beberapa hari yang lepas, dan saya pun tidak terfikir untuk menjadikan cerita itu sebagai idea saya pada hari ini, pada malam ini untuk menyampaikan pidato PMP 2. Tetapi pada malam ini bila pada semalam saya fikir, saya rasa sesuai juga untuk saya menceritakan berkaitan dengan cerita peluang yang telah diceritakan oleh rakan saya tersebut. Jadi cerita ni saya tidak tahu kesahihannya, tetapi beliau telah menceritakan kepada saya cerita ini berasal dari Indonesia, negara jiran kita. Jadi pada satu ketika ada seorang budak ni masih muda, umur dalam belasan tahun, hampir ke 20-an. Tetapi dia merupakan seorang budak yang sangat agak cerdik dan pintar, dan sangat-sangat aktif dan ligat sebenarnya. Dan budak ini bekerja dengan seorang pengurus yang sangat-sangat bergantung harap pada budak ini setiap masa dan ketika. Dan apabila pengurus ini nak pergi ke mana-mana, dia akan bawa budak ni. Jadi budak ini akan jadi seolah-olah seperti pengawal peribadi kepada pengurus yang tua ni. Dan pada suatu hari pengurus ini terpaksa pergi ke tempat yang agak jauh untuk untuk menyelesaikan masalah perniagaan beliau. Dan pengurus ini telah mengajak budak tu bersama-sama dia untuk menaiki kereta api untuk pergi ke tempat itu. Jadi budak ini telah mengikut pengurus tu, dan sampai di sana, di stesen kereta api, mereka telah berasak-asak untuk mendapatkan tempat. Dan mereka telah mendapat peluang yang baik pada ketika itu, dan budak ini telah dapat duduk di satu tempat bersebelahan dengan pengurus dia tadi. Dan yang paling baik, yang paling seronok sekali, di hadapannya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Dan gadis itu pula di sebelahnya merupakan boleh dikatakan nenek tua, dan mungkin pada ketika itu budak ini tidak tahu siapa perempuan tua itu, tapi mungkin itu adalah nenek pada perempuan muda yang cantik tadi. Jadi mereka telah berjalan menaiki kereta api sehingga ke satu tempat, dan tiba-tiba satu kejadian telah berlaku. Lampu terpadam. Dan pada ketika itu tiba-tiba terdengar bunyi, dan sejurus selepas itu terdengar bunyi seperti orang kena tampar, kena sepak. Tuan-tuan, boleh tuan-tuan beritahu saya agak-agaknya bunyi apa yang pertama tadi? Siapa yang boleh beritahu saya? Doktor? Agak-agak Cium. bunyi ciuman, ya betul. Ciuman ataupun kucupan. Bunyi yang pertama. Bunyi yang kedua, bunyi orang yang kena tampar. Jadi bunyi yang pertama tadi ialah ciuman, tapi kita tidak tahu siapa yang dicium dan siapa yang mencium. Dan pada ketika dalam keadaan gelap tu, gadis yang cantik tu, dia telah berkata dalam hati dia, dia cakap,
Aku tak sangka aku ni ramai juga peminat punya. Ada yang sanggup cium aku sampai begitu sekali. Tetapi kenapa nenek aku pergi tampar orang yang cium aku? Nenek pula dalam hati dia cakap, seronoknya dah ada cucu yang cantik macam cucu aku ni. Tetapi kenapa cucu aku pergi tampar budak tu dan cium dia? Dan yang di depan nenek tu, pengurus budak tadi, dia cakap dalam hati dia kata, kenapa aku pula yang kena tampar, sedangkan orang lain yang dapat nikmat? Dan budak tadi pula dalam hati dia cakap, alangkah seronoknya aku pada hari ini kerana aku telah dapat peluang. Dan boleh tak siapa-siapa yang rasa-rasa ni tahu siapakah yang mencium dan siapakah yang dicium, siapakah yang menampak dan siapakah yang ditampak? Boleh Haji Muti? Cuba teka siapa yang menampak sebenarnya? Yang menampak daripada dialog nenek. Nenek, okey. Yang mencium budak tu Agak sedikit kurang tepat. yang nampak budak tu aku rasa. Yang tampar budak tu, Yang cium pun budak tu. yang cium tu budak tu. Memang tepat Cik Fahmi. Cik Fahmi memang orang yang sangat berpeluang dan pandai mengambil peluang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya orang yang mencium adalah budak tadi. Dan yang menampar juga adalah budak tadi. Dia telah mencium wanita cantik di depannya kerana dia tahu itulah peluang yang ada untuk dia. Kerana dia daripada awal tadi sebenarnya dia telah sangat tertarik dengan wanita itu, maka dia telah target pada wanita itu. Jika apa-apa yang berlaku, dia akan mengambil tindakan pada wanita itu. Dan tindakannya adalah dia telah berjaya mencium wanita itu. Dan yang kedua, dia telah menampar. Siapakah orang yang ditampar? Pengurus. Jadi pengurus tadi sebenarnya telah ditampar oleh budak itu kerana selama ni budak itu telah menyimpan rasa tak puas hati kepada pengurus itu kerana semua kerja telah disuruh. Semua kerja yang nak dibuat disuruh kepada budak itu buat. Jadi budak ini telah melepaskan geramnya pada pengurus dia tadi. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari yang saya hormati sekalian, budak tadi sebenarnya merupakan budak yang sangat bijak kerana telah berjaya mengambil peluang dalam satu masa, tetapi telah berjaya menyempurnakan dua hajatnya dengan keadaan dengan peluang yang sangat sikit, yang sangat tipis, tetapi dia telah berjaya mencapai cita-citanya. Begitulah juga kita, mesej yang ingin saya sampaikan daripada cerita tadi, tuan-tuan dan puan-puan, ialah setiap peluang tidak datang selalu. Peluang itu kadang-kadang dia datang pada ketika kita tidak pun bersedia dan kita tidak duga. Dan peluang juga boleh datang ketika kita sudah bersedia. Tetapi kita mempunyai banyak pula pilihan-pilihan yang lain. Jadi pada ketika itu, peluang yang terhidang di depan mata kita perlu pilih dan tepuk dada, tanyalah kebijaksanaan diri untuk memilih peluang manakah yang terbaik untuk kita. Dan saya berharap saudara dan saudari dapat menjumpai dan mengambil peluang yang terbaik di dalam sepanjang hidup kita untuk mencapai ke kemuncak kejayaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.